Assalamualaikum, selamat pagi semua. Semua sihat kan dengan cikgu? Okey, untuk hari ni 5 hari bulan Oktober. Okey, kita nak sambung dengan subtopik yang kedua dalam bab 11 transformasi, iaitu subtopik 11.2 iaitu translasi. Okey, saya harap semua dah ready. Okey, jom kita kenali apa itu translasi. Okey, translasi. Translasi ni merupakan pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Dia cakap, translasi merupakan pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama, arah dan jarak yang sama. Contoh kat sini kita ada segitiga I, T dan R. Kemudian ni dia punya image yang bertanda atas ni. Ini merupakan dia punya image lah. So kita ada I, T dan image I, T dan R. Maksudnya kat sini, objek kita katakan ini adalah M, melalui translasi yang mana kita gerakkan semua titik I yang ada pada I, T dan R dalam satu satah mengikut arah yang sama melalui jarak yang sama. Melalui jarak yang sama. Boleh setakat ni? Kita tengok contoh. Kita contoh 4. Kenal pasti rajah yang menunjukkan translasi. Ingat tadi translasi? Semua titik pada satu satah, yang mana pergerakan, arah pergerakannya dan jarak pergerakan semua titik itu adalah sama. So dia tengok kena pasti rajah yang menunjukkan translasi. Yang manakah merupakan translasi dan berikan justifikasi. Kita tengok yang pertama, A. Adakah A ini merupakan translasi? Jom kita tengok. Saya nak buat garis. Kita tengok boleh ke nampak warna purple? Tengok. Saya ambil contoh, ini adalah X, ini adalah Y. Saya gariskan. X dan Y. Ini A, ini B. Ini M, ini N. Sekarang kita tengok jarak X dan Y. Sekarang dia bergerak arah yang samalah. Kemudian dia punya jarak X hingga Y, dan kita sambung balik jarak M ke N, jarak A ke B. Ini adalah objek, ini adalah image. Jadi sini kita boleh perhatikan X ke Y, M ke N, A ke B mempunyai jarak yang sama. Betul? Kita anggarkanlah. Tapi dalam latihan kita kena kira kan, using ruler kan. So objek dan image dalam arah yang sama, pergerakan yang arah yang sama dan jarak yang sama. So A merupakan translasi. Betul? Nanti kita tengok jawapan. Sekarang kita tengok B. B merupakan bukan translasi. Kenapa? Kenapa? Sebab arah pergerakannya berbeza. Arah pergerakan tak sama. Kemudian kita tengok ini objek, ini image. Objek tadi muncul ni X, ini Y. Tengok jarak X dan Y. Kemudian ini M, ini N. Ini A, ini B. Jarak X, Y, M dan N tidak sama. Jarak tidak sama. So B bukan translasi. Kenapa? Sebab jarak X, Y, M, N tak sama.
Okey, kalau translasi semua jarak pada titik ni adalah sama. Okey, contoh MN, XY, AB, jaraknya mesti sama. Itu barulah kita katakan sebagai translasi. Jom tengok jawapan betul ke tak? Okey. Kerana bentuk, saiz, orientasi. Orientasi tu arah pergerakan lah. Adalah sama A, translasi. Kenapa? Bentuk, saiz dan orientasinya adalah sama. Okey, B bukan translasi kerana orientasinya tidak sama. Bentuk saiz dah sama tapi orientasi yang tak sama. Jaraknya tak sama. Okey, boleh faham tentang translasi. Okey, perwakilan translasi dalam bentuk vektor translasi. Okey, pada kertas graf, pada soalan nanti kita kena tentukan apakah translasi dari perubahan daripada image tu pergerakan image, pergerakan objek, dan kita nak kira mana koordinat untuk dapatkan image. Okey, ini kita akan gunakan kita kira dalam bentuk vektor translasi. Okey, vektor translasi merupakan pergerakan yang mempunyai arah dan magnitude. Okey, vektor ini juga boleh diwakili dengan anak panah. Okey, tak apa, kita tengok contoh ya. Penentuan translasi berdasarkan nilai dan arah suatu vektor. Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey, untuk tadi vektor, untuk translasi, kita boleh gunakan dua cara. Okey, contoh arah pergerakan. Okey, arah pergerakan, titik A bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah. Contoh jarak pergerakan, titik A bergerak 3 unit ke kanan. Titik A bergerak 3 unit ke kiri. Itu maksudnya kita kirakan jarak pergerakan dengan bilangan unit. Dan kaedah yang kedua adalah melalui vektor translasi. Ini vektor translasi. Okey, nanti saya terangkan. Okey. Translasi boleh diuraikan dengan dua cara. Satu, menyatakan arah dan jarak serta melalui vektor. Okey, tengok contoh. Okey, contoh translasi Dia kata tentukan kedudukan titik P. Okey, kedudukan titik P dalam wajah yang diberikan bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi tersebut. Okey, dia ada 4 A, B, C, D, 4 soalan Kita tengok yang pertama. Ini bila dia bagi jarak dan arah. Okey, kita boleh tentukan dia punya translasi. Okey, titik P bergerak 2 unit ke kiri. Kita buat 1, 2 ke kiri. Okey, dan 3 unit ke bawah. 1, 2, 3. So, sini untuk P image. Ini adalah untuk A. Boleh? Okey, so dia punya saya padam ni. So, dia punya translasinya adalah kena berarah anak panah sebab pergerakannya P objek ke P image dia bergerak ke bawah. Okey, boleh? So, dia punya vektornya adalah daripada P ke P image. Ini dia punya vektor dia. Okey, boleh? Mesti tunjukkan anak panah. Itu contoh A. Okey, jom kita tengok. Kita buat contoh B. Okey, B. Okey, dia kata P bergerak 5 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian dia kata 5 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so ini adalah P image. So, dia punya vektornya adalah kita gariskan. Okey, ini dia punya arah pergerakan. Okey, vektor, lukis vektor translasi. Ini kita panggil sebagai vektor translasi. Okay, boleh? Okey, boleh setakat ni? Kemudian, okey, jom. Jadi untuk C dan D, kamu cuba buat. Boleh? Okey. Okey, ini merupakan jawapan kita tadi. Kita dah bincangkan A dan
B. So ini dia punya vektor translasi. Mesti ada anak panah. Okey, ini objek. Okey, ini dia punya image selepas, yang terhasil selepas translasi. Okey, so C dan D cuba buat. Jawapan dah ada tapi cuba buat. Tandakan sendiri pada soalan kamu. Okey, cuba buat ya. Bentuk vektor translasi, bentuk vektor translasi ditulis sebagai dalam bentuk macam ni. A mewakili pergerakan faksi X. Jika A bernilai positif jika objek bergerak ke kanan dan bernilai negatif jika objek bergerak ke kiri. Maksudnya A ni mewakili pergerakan pada faksi X. B faksi Y. Boleh? Dia kata A, kalau A bergerak ke kanan, macam biasalah. A ke kanan, dia akan positif. Kalau A bergerak ke kiri, dia akan negatif. Okey, sama juga B. B mewakili pergerakan pada faksi Y. Okey, jika objek bergerak ke atas, untuk B ni jika bergerak ke atas, dia akan positif. Jika bergerak ke bawah, dia akan negatif. Ini bersesuaian lah, sama lah dengan konsepnya sama dengan satah Cartesian kita. Okey, faksi X dan faksi Y. Okey, graf kita lah. Oleh itu, translasi bagi kita tengok contoh image. Okey, diberi kat sini. Tengok ya. Untuk dapatkan translasi, kita gunakan contoh satu. Kita ambil satu bucu. Okey, ini bucu X. Okey. Ini X objek, ini X image. Okey, so kita boleh ingat translasi semua pada satu objek tu, pada satu satah tu boleh berlaku translasi. Okey, bila dia punya jarak arah pergerakannya adalah sama. Okey, semua titik tu akan bergerak dalam jarak yang sama. So, tak kira lah X, Y, Z. Okey, bila berlaku translasi Y image, Z image, jaraknya adalah sama. Okey, ini ke sini, ini sini adalah sama. So, kita nak tentukan translasi, kita ambil satu bucu. Okey, satu bucu saja. Okey, contoh sini. Okey, X. Okey, kita kira dia bergerak, X objek ke X image dia bergerak 1, 2, 3. Okey, bergerak ke kanan, X contoh A bergerak ke kanan pada faksi X ini, dia kira sebagai positif 3. Positif lah. Okey, kemudian dia akan sampai sini 3. So, dia turun 2. Okey, dia bergerak ke bawah 2. 1, 2. Okey, barulah kita dapatkan X image. So, bergerak ke bawah, ini bergerak ke bawah, kita akan kira negatif. Jadi, terus kita masukkan dalam translasi kita, bergerak ke kanan adalah 3. Kita gantikan dalam A ni kan. Okey, bergerak ke bawah negatif 2. So, ini adalah translasi, vektor translasi bagi rajah di atas. Okey, boleh sekat ni. Dikira arah pergerakannya. Okey, dan cara tulisnya inilah. Tengok balik apa yang saya terangkan ni. Okey. A, B, A ni mewakili faksi X, pergerakan pada faksi X. B ni mewakili pergerakan pada faksi Y. A bergerak ke kanan akan positif, bergerak ke kiri akan negatif. B, faksi Y bergerak ke atas, positif, bergerak ke bawah. Macam ni, bergerak ke bawah dia akan negatif. Okey, boleh sekat ni. Okey, jom last tengok contoh. Okey, dia kata tentukan vektor translasi OP berdasarkan rajah di bawah. Jadi kita nak cari P. Okey, OP. Jadi, ingat balik, kita kena buat A, B. A faksi X, B faksi Y. Okey, jom kita tengok. Okey, mula-mula kita tengok faksi X dulu. Okey, P. Jadi bergerak daripada titik. Okey, dia bergerak. Oh, ni kan. Okey, dikira berapa?
Ha, kira berapa? 1, 2, 3. Dia buat pada titik kosong lah. Okey, positif 3 sebab ke kanan 3. Kemudian dia bergerak ke atas, betul? Ke atas. So, 1, 2, 3. Turut 3. Betul? So, kita akan dapat, mula-mula kira mesti pasti X dulu. Kita akan dapat, okey, transaksinya adalah 3 ke atas 3. Okey, boleh? Boleh? Okey, jom. Cikgu macam mana nak kira? Kita kira pada asalan kosong, kosong. Okey, kemudian tengok B. B, sekarang B dia, okey, bergerak ke kiri. Okey, 1, 2, 3. Okey, ke kiri kan? Dia akan jadi negatif 3. Okey, kemudian ke atas. 1, 2, 3. Okey, ke atas paksiannya adalah 3. So, kita boleh tentukan A-nya adalah A paksi X nya negatif 3. Untuk B ni, okey, B-nya adalah positif 3. Okey, boleh? Okey, kemudian kita tengok C. C. Okey, mesti paksi X dulu. Ingat? Okey, so kita kira 1, 2, 3. Positif 3. Okey, dan dia turun ke bawah. 1, 2, 3. Negatif 3. So, kita punya A, B kita paksi X dulu. 3. Okey, kat bawah dia negatif 3. Okey, boleh? Sangat mudah. Okey, sangat mudah. Ingat, kalau dalam dia berikan satu bentuk, kita ambil satu bucu bagi objek dan satu bucu yang sama bagi image. Okey, so tengok jawapan betul ke tak? Ha, betul. Okey. 3, 3. Tolak 3, positif 3. 3. Okey, positif ni tak payah tulis lah sebenarnya ni. Okey, sebab positif ni dah dikira 3 tu dah dikira positif. Okey, so boleh setakat ni. Okey. Tengok contoh ya. Image bagi satu objek. Okey. Dalam suatu transaksi akan sentiasa sama dari segi bentuk, saiz dan orientasi dia. Okey, macam inilah maksudnya. Okey, dia punya bentuk, saiz dan orientasinya, pergerakannya adalah sama. Okey. Ini jaraknya semuanya adalah sama. Okey, itu image bagi suatu objek. Okey, kalau macam sebelum ni kita buat yang kita kira transaksi tadi adalah dalam bentuk titik. Okey, sekarang yang diberi pada kita ni adalah dalam bentuk objek. Okey. So, kita tengok. Dia kata contoh 8, dia kata, kita tengok contoh lukiskan image bagi objek A dalam rajah dan transaksi yang berikut. Okey, so untuk objek A. Okey, objek A. Okey, so macam saya pesan, kita ambil satu titik. Okey, transaksinya adalah negatif 2, negatif 4. So, ingat ya, ini adalah paksi X, ini adalah paksi Y. So, untuk image kita, okey, untuk A ni kita buat A dulu ya. Negatif 2 dia bergerak ke kiri. 1, 2. Okey, ini negatif 2. Kemudian dia bergerak ke bawah. 1, 2, 3, 4. Okey, so Y ni negatif 4. So, munculnya A di sini. Okey. So, lukis betul-betul lah. Okey. Sekejap saya padam. Saya lukis betul-betul. Jadi, macam. Jadi, okey. Ini adalah A image. Okey, boleh? Sebab apa? Dia punya image translasinya, dia beri vektor translasi, dia suruh kamu tentukan image. Macam ni, kat sini. Okey, boleh? Itu adalah untuk A. Okey, so jom kita tengok untuk B. Okey, lama dah ni saya rekod video ni. Penat kamu nanti. Okey, jom kita tengok B. Okey.
So, B dia kata dengan transaksi 31. So, saya ambil ni lagi. Okey, titik yang sama. Okey, so dia kata 31. Bergerak ke kanan 3. 1, 2, 3. Okey, kemudian turun ke bawah. Okey, 1. Nah, ini positif 3. Turun ke bawah 1, negatif 1. Jadi, Jadi, dia punya vektornya adalah macam ni. Ini dia punya image. Sebab apa? Bergerak ke kanan 3, turun ke bawah negatif 1. So ini dia punya image yang terbentuk dengan vektor translasi yang diberi. Boleh? Vektor jawapan. Macam itulah. So boleh? Mana-mana muncul, mana-mana sisi, kita akan dapat transaksi yang sama. So panjang kita hari ni, cukup setakat ni untuk hari ni. Kita cuba buat dalam buku modul, muka surat 94. Pelajar jika ada sebarang pertanyaan boleh tanya cikgu ya. Assalamualaikum, salam sejahtera.